Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'. InsyaAllah, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu lagi dalam kelas PDPR kita, tapi secara video lah. Ustaz rakamkan rakaman video penerangan Ustaz dalam Ustaz nak menerangkan kesalahan-kesalahan yang kamu buat dalam peperiksaan gerak gempur UPKK baru ni. InsyaAllah kita pergi sambungan soalan yang kita dah terbincang sampai 10. Jadi kita sambung pada soalan yang ke-11. Ustaz teruskan kepada soalan yang ke-11. Soalan yang ke-11, kehendak soalan ni adalah padankan pernyataan berikut. Jadi bila padankan tu, kamu kena fahamlah mana yang sesuai dengan kenyataan. Contoh di bahagian A, yang bahagian belah kanan ni, itu kenyataan ataupun penyataan yang diletakkan di situ, mana yang bersesuaian, sama ada dia termasuk dalam individu, kategori masyarakat ataupun kategori negara. Jadi kita kena bacalah bagi faham betul-betul. Contoh yang ke-11, perpaduan masyarakat semakin kokoh. Yang ni tugas apa? Tugas individu ataupun tugas masyarakat. Jadi ini tugas masyarakat, tanggungjawab kebersamaan kita untuk menjaga perpaduan. Jadi suaikan kepada masyarakat. Yang ke-12, mengajak manusia ke arah kebaikan. Ini juga tugas kepada masyarakat lah. Takkan tugas individu. Kalau tugas individu tak ada apa, seorang dia je. Kalau ada dia nak ingat, ada lah. Kalau tak ada, tak ada. Jadi masyarakat ini kena bangun untuk ajak manusia supaya ke arah kebaikan. Jadi yang ke-12 juga pergi kepada masyarakat. Yang ke-13, membina dunia ke arah keselamatan. Ini tanggungjawab negara lah. Yang sesuai ialah negara lah. Dunia ke arah keselamatan dunia, itu adalah tanggungjawab negara. Yang ke-14, beramal untuk mencapai kebahagiaan. Ini tanggungjawab individu. Kamu nak bahagia, kamu kena beramal. Kamu nak selamat di sana, kena beramal masing-masing. Yang ke-15, bebas daripada melakukan maksiat. Itu juga adalah tanggungjawab individu. Kalau kamu nak selamat daripada maksiat, jauh daripada maksiat, itu tanggungjawab diri kamu untuk elak daripada melakukan maksiat. Jadi yang tanggungjawab individu lah. Dia lebih kepada individu untuk mengelak daripada melakukan maksiat. Itu jawapan untuk 11 hingga 15. Okay? Kemudian yang ke-16, gariskan jawapan yang betul. Negeri Syam merupakan pusat. Jawapan dia ialah perniagaan. Kenapa perniagaan? Banyak kali dah kita Ustaz ke Ustazah cerita, Nabi mula-mula dia berniaga, dia ikut Abu Talib, bapa saudaranya, dia berniaga ke Syam. Jadi kita fahamlah, Syam ini tempat pusat perniagaan. Banyaknya orang berniaga je pergi ke Syam. Baik. Jadi jawapan dia perniagaan. Soalan yang ke-17 ialah Qainuqa ialah nama sebuah pasar di zaman siapa? Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu pasar dia tu. Pasar ni pun nabi yang orang kata apa, membina satu pasar untuk penduduk di Madinah, dan ketika itu penduduk golongan muhajirin juga boleh berniaga di situ. Kenapa? Ketika itu kebanyakannya ekonomi perniagaan banyak dikuasai oleh Yahudi. Jadi Nabi pun ada satu idea ataupun satu cara untuk ajak supaya berniaga. Jadi wujudkanlah pasar zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa nama pasar tadi? Qainuqa. Qainuqa ialah nama sebuah pasar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-18, Rasulullah menerima wahyu pertama. Jawapan dia ialah di Jabal Nur. Jabal Nur. Dia berdekatan dengan apa dia disebut Jabal Nur tu. Yang kata Gua Hira itu dekat kawasan Jabal Nur lah. Gua Hira itu dekat kawasan Jabal Nur lah. Jadi jawapan yang tepat ialah Jabal Nur, bukan Jabal Sur. Yang Gua Sur tu itu tempat Nabi bersembunyi. Yang bersembunyi di mana? Bersembunyi di sebelum sampai ke Madinah, ketika mana pemuda-pemuda Quraisy yang nak membunuh Nabi
maka Gua Sur tu adalah tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi. Tu kisah dia. Jadi jawapan yang tepat ialah Jabal Nur. Yang ke-19, soalan yang ke-19, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuan Sayyidatina Aisyah. Siapa Aisyah ni? Aisyah adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri dia. Jadi di pangkuan Aisyah, ya. Jawapan dia. Yang ke-20, manjanik dan dubabah merupakan teknologi. Teknologi apa? Peperangan. Dia teknologi peperangan. Jawapan dia. Bukan pentadbiran, bukan pendidikan. Jadi manjanik dan dubabah merupakan teknologi. Jawapan dia adalah peperangan. Okey. Baik, kemudian soalan yang ke-21, ya. Khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah ialah ni. Ada banyak silap yang jawab, ya. Jawapan yang tepat ialah khalifah pertama selepas wafat Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu jawapan dia. Yang kedua, yang ke-22, sistem muamalah. Sebelum Islam berunsurkan riba. Apa dia muamalah? Muamalah ni lebih kepada berjual beli. Makna muamalah ini adalah perkara ataupun transaksi ataupun antara jual belilah antara dua pihak. Satu perbuatan yang berlaku antara dua pihak, itu muamalah. Jadi jawapan dia adalah riba. Yang ke-23, perintah solat diterima ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu jawapan dia. Jadi ada juga yang silap ni. Pelik Ustaz, padahal dah terang dah banyak kali tentang Isra Mi'raj. Rugi markah kamu. Yang ke-24, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan gelaran Al-Amin. Ya, Al-Amin, Nabi diberi gelaran. Ini peristiwa ada berlaku yang orang bagi gelaran dia. Al-Amin ini, itu orang yang dipercayai. Orang yang boleh dipercayai, jujur lah. Itu Al-Amin, diberi gelaran kepada Nabi. Zaman Nabi muda lagi dan zaman kecil lagi, orang dah banyak bagi gelaran kepada Nabi, kerana Nabi seorang yang sangat-sangat baik, ya. Baik, yang ke-25, sahabat yang enggan membayar zakat ialah Sa'labah. Yang ni banyak silap. Ada juga yang jawab Sayyidina Osman. Siapa Sayyidina Osman ni? Takkanlah Sayyidina Osman kamu boleh jawab untuk jawapan ni, sebab Sayyidina Osman ni seorang sahabat Nabi. Dan dia juga menantu Nabi. Takkanlah dia menantu Nabi, dia sahabat yang rapat dengan Nabi, dia tak nak bayar zakat. Selalunya sahabat yang lain lah. Jadi jawapan yang tepat ialah, di situ ada dua nama. Kalau kamu tengok situ, ada dua nama, ada tiga nama. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman dan Sa'labah. Takkanlah kamu nak bunuh Sayyidina Abu Bakar, takkan kamu nak bunuh Sayyidina Osman. Jadi jawapan yang tepatnya ialah sahabat yang enggan membayar zakat ialah Sa'labah. Itu soalan 25. Yang ni pun sama juga. Kita tengok pada soalan yang ke-26. Bagi Ustaz soalan ni mudah. Ya, sebab soalan ini supaya dilengkapkan jadual. Atas tu, contohlah kita ambil soalan dia. Okey, kita ambil dulu Al-Quran mula diturunkan. Okey, Al-Quran mula diturunkan. Kita dah sekat 26. Al-Quran mula diturunkan. Jadi kita tengok mana yang sesuai tarikh. Takkan 2 Hijrah, 12 Rabiul Awal. Kita dah tahu dah. Bulan puasa Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Apa dalil dia? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ataupun ada lagi Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Dalam Quran sebut dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Jadi kita jelas kat situ, jawapan yang tepat untuk Al-Quran mula diturunkan ialah 17 Ramadan. Baik, kemudian kita tengok pula. Okey, umur Rasulullah ketika menjadi rasul. Umur Rasulullah ketika menjadi rasul, yang ni umum. Dah banyak kali dah Ustaz terang. Nabi dilantik menjadi rasul pada ketika umurnya 40 tahun. Sebab 40 tahun tu boleh dikirakan matang lah. 40 tahun tu lah dikirakan umur yang sangat sesuai untuk dia memikul tugas sebagai seorang rasul. Apa makna rasul? Rasul ni bila dapat wahyu, maka dia kena sampaikan kepada umat. Tapi kalau Nabi, dia dapat wahyu hanya untuk dirinya sahaja. Tu kena faham, ya. Jadi jawapan untuk umur Rasulullah ketika menjadi rasul ialah, ambillah 40 tahun. Kemudian kita tengok pula kenyataan yang seterusnya, umur Rasulullah ketika wafat. Yang ni berapa kali dah Ustaz mengajar, berapa kali dah Ustaz ulang, pun ada juga yang salah. Rugi markah. Kamu tak tengok betul-betul, kamu tak. Sebab sedangkan soalan ini mudah, sebab
Kamu dah nampak dah soalan tu, dia dah ada kenyataan, cuma sesuaikan dengan mana yang sesuai. Jadi jawapan yang tepat ialah Hello. hello. Anak kat rumah, ha? Kat rumah. Ibu nak pergi rumah Lang ni, nak numpang mandi. Tak boleh mandi rumah. Okey. Alang dah kelas apa? Yelah, nak numpang mandi dengan semayang. Mai. Ni Alang tengah buat video ibu call ni. Okey. Lagi sampai ni, sampai kedai dah ni. Okey. Okey. Salam. Okey, apa? Okey. Maaf tadi mak ustaz ada call. Jadi kita sambung je lah. Ustaz dah terang tadi, panjang dah tadi. Dan kita sambung untuk yang seterusnya. Baik. Tadi kat mana tadi? Okey. Bila sebut tentang kenyataan-kenyataan tu, kamu letakkan sesuai. Contoh umur Rasulullah ketika wafat 63 tahun. Okey, kemudian apa lagi? Zakat difardukan tahun kedua hijrah. Itu jawapan dia. Kemudian apa lagi yang belum baca? Tarikh Rasulullah mula berhijrah, jawapan di situ ada apa? 12 Rabiul Awal. Tu di antaranya lah. Okey, tu di antaranya jawapan yang perlu kamu isikan di situ. Okey. Okey. Itu untuk soalan daripada ada lagi? Ada lagi belum? Okey. Tengok sikit. Itu jawapannya. Maksudnya letak yang sesuai, yang bersesuaian di situ. Okey. Kemudian kita tengok pula soalan yang ke 31 hingga 35. Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah selepas Sayyidina Ali. Jawapan dia salah. Pangkahlah. Orang Islam yang berhijrah ke Madinah dikenali sebagai Ansar. Itu ke? Jawapan dia salah. Orang Islam yang berhijrah ke Madinah disebut Muhajirin. Penduduk asal Madinah disebut Ansar. Kemudian semasa di zaman jahiliyah, manusia saling berbunuhan kerana harta. Ya. Apa dia betul? Banyak orang yang bila ada harta zaman jahiliyah tu, dia menindas golongan yang susah. Okey, yang ke-34. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pada tahun ke-11 Hijrah. Betul. 35. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Pun juga jawapan dia betul. Baik. Kemudian lorekkan jawapan yang betul. Yang ni kan Ustaz dah bagi tahu itu kan. Itu Ustaz dah terang dah. Soalan yang ke-36 Ustaz suruh ubah yang tu 10 kepada 15. Jadi jawapan dia ialah tentera Islam telah berkampung selama 15 hari di dalam peperangan Khandaq. Baik, yang ke-37 Rasulullah menunaikan ibadah haji sebanyak 1 kali sahaja seumur hidup. Yang ke-38 Nabi sakit mulai akhir bulan Safar. Ada Ustaz suruh betulkan kan? Yang betul, kalau Ustaz kamu perasan bila Ustaz betulkan tu, kamu dah tahu dah jawapan dia sebenarnya. Tapi pasal tak perhati betul-betul. Yang ke-39 Amru bin Umayyah diutus oleh Rasulullah untuk bertemu Raja Habsyah. 39. Yang ke-40 dalil tuntutan berjihad disebutkan dalam surah. Jawapan dia surah Saf. Ada surah Saf yang Ustaz suruh mari tahu itu. Jadi kamu kena perbetulkan, tapi ada yang tak betulkan pun ada. Baik, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada Ustaz sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.